Malam ni kita lancar majlis penerangan seperti ini. Hujan pula. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun kamera depan ni penuh dan sekarang orang menonton di rumah begitu ramai sekarang ini. Hujah telah disampaikan oleh rakan-rakan dan saya tak perlu ulanglah hujah-hujah mereka. Yang saya nak sebut di sini, kita Malaysia ini dalam proses menuju kepada sistem politik yang lebih matang. Rakyat kadang-kalanya melihat rasuah itu satu perkara yang ringan. Bagi orang Islam pula, dia menganggap siapa yang rasuah dia adalah berdosa. Maka siapa berani buat, dia pikul dosa. Dia tak faham bila rasuah berleluasa, orang yang buat tu berdosa. Yang melihat, yang tak ambil tindakan akan mengalami penderitaan. Kita lihat negara jiran kita Indonesia. Sebelum berlaku reformasi, rasuah di negara mereka ni amat tinggi. Bukan saja rasuah di bawah meja, kadang-kadang dengan meja-meja sekali dia boleh beri. Bahasa yang paling disebut di sana, bisa diurus. Apa projek pun bisa diurus, asalkan ada minyak pelicir. Ini berlaku di Indonesia. Tetapi bila berlaku reformasi, naiknya Bapak Habibie, pergi pula kepada Gus Dur, Megawati, Bambang Susilo, sampai kepada Jokowi, sudah 1000 orang masuk jail kerana rasuah. Daripada parti Islam 2 orang masuk jail, daripada parti PKS kerana rasuah. Salah satunya rasuah lembu. Hak kita, rasuah yang terlibat dalam kes lembu dapat Tan Sri pula baru ni. Dan gubernur-gubernur banyak merengkok dalam penjara. Rasuah dapat dikurangkan, wang negara Indonesia mula meningkat. Dan sekarang Jokowi berazam tahun 2030 ke atas, Indonesia akan jadi negara yang kelima kekuatan ekonomi dalam dunia, daripada negara yang terkebawah dalam hal pembangunan. Kenapa? Rasuah berleluasa, semua bisa diurus. Peningkatan indeks kurangnya rasuah di Indonesia itu membawa kepada kekuatan ekonomi kepada mereka. Kita duk bincang kereta api laju ke Singapura. Naik kerajaan kita runding semula. Kemudian pula Singapura tuntut berapa ratus juta. Kita berunding, Indonesia dah siap. Sudah ada kereta api laju daripada Jakarta ke Bandung. Sani boleh pergi 45 minit je. Dulu 3 jam lebih. Dia nak pindahkan pula ibu negara dia ke Kalimantan. Kenapa? Jakarta dah sesak. Apa punca berlaku kehebatan di Indonesia? Kerana mereka dapat kurangkan rasuah. Dan kita lihat negara-negara maju semua rasuah mereka amat rendah. New Zealand, negara pertanian, penduduk lebih kurang 4 juta, kambing dia lebih kurang 16 juta. Artinya seekor seorang manusia sama dengan 4 ekor kambing di sana. Negeri agriculture, tapi rasuah mereka amat rendah. Dia jadi negara dunia pertama. Sudah masuk first world dah lebih 30 tahun dulu. Itu jauh, dekat dengan kita Singapura. Bila merdeka tahun 65, Lee Kuan Yew pernah menyebut, kalau boleh kami nak jadi seperti Sri Lanka, Ceylon. Waktu itu Sri Lanka negara maju. Sidang-sidang antarabangsa dibuat di Colombo. Dan di sana juga ada scholarship Colombo Plan. Banyak orang kita yang pergi ke London, terutama menuntut undang-undang, melalui beasiswa Colombo ini. Akibat daripada rasuah berleluasa, dan di Sri Lanka ini demografi politiknya lebih kurang Malaysia. Bumi putranya Ceylonis atau Sinhalese. Pembangkangnya Tamil. Sehingga mereka
mengangkat senjata, Tamil Ilam dan sebagainya. Agama minoriti Muslim dan Kristian, majoriti Buddhis. Rakyat di sana ditanamkan kena bagi Bumiputra terus memerintah. Bumiputra di sana Ceylonese, Sinhalese. Rasuah kata apa? Asalkan Bumiputra memerintah. Tak cukup duit pinjam, tak cukup duit pinjam, rasuah berleluasa. Akhirnya bankrupt Sri Lanka. Barulah ketua cawangan UMNO Sri Lanka pergi berenang di kolam Perdana Menteri. Ini UMNO Sinhalese lah. Sebab apa? Nak beli minyak kena beratur, nak beli barang kena beratur semua. Wang dah kurang dah. Dunia terpaksa bincang bagaimana nak bantu Sri Lanka sekarang ini. Sebuah dulu negara yang utama. Malaysia tahun 60-an. Tahun 60-an kita setaraf dengan Korea. Korea Selatan terutama sekali, hampir ramai dah. Bekas presiden dia masuk jail. Bekas presiden masuk jail. Yang terakhir, presiden dia wanita. Baru keluar jail. Lepas jadi presiden, dia didakwa di mahkamah terlibat rasuah, masuk jail. Kita ni baru mula. Baru mula ni. Dan Korea ni berjaya lawan rasuah, akhirnya dia daripada negara dunia ketiga melonjak jadi gergasi ekonomi yang utama di dunia ini. Dan sekarang Korea sudah setaraf dengan Jepun dalam hal pembangunan ekonomi. Hadirin sekalian, kita pula di antara negara yang dianggap terkehadapan di tahun 60-an, 70-an, dan indeks rasuah kita berada di sekitar nombor 20 hingga nombor 30 dalam dunia ini. Dan kita berada dalam keadaan gelaran Tiger of Asia. Hadirin sekalian, kita lihat pula kesedaran orang ramai terhadap bahaya rasuah ini masih di tahap yang rendah. Terutama orang Melayu. Ini satu perkara yang paling pelik. Sedangkan kita diajar oleh agama kita, ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah dan penerima rasuah tempatnya dalam neraka. Kita lihat bandingkan kaum-kaum di Malaysia. Kaum Cina Tionghoa, mereka menghadapi masalah rasuah dan penipuan dalam koperasi bersatu di bawah Presiden MCA Tan Kun Suan. Dan akhirnya Tan Kun Suan dipenjarakan. Orang Tionghoa marah kepada MCA karena berlaku penipuan terhadap wang koperasi mereka. Yang tak simpan dalam koperasi itu pun marah. Akhirnya datang pilihan raya, mereka tolak MCA. Sampai hari ini MCA payah bangun. Tinggal satu kursi saja, iaitu di air hitam. Akibat rasuah dan penipuan terhadap kaum mereka dalam koperasi bersatu. Ini saya berucap dalam parlimen ni, yang ni. Orang India pula kita lihat mereka marah kepada MIC bila berlaku penipuan terhadap Mica Holding zaman Sami Belu. Dalam parlimen, luar parlimen, berjuta ringgit didedahkan. Bagaimana wang sepatutnya digunakan untuk menolong orang India yang miskin, tapi digunakan oleh pemimpin MIC memperkayakan diri mereka. Datang pilihan raya mulai 2008, orang India hukum MIC. Sampai sekarang tinggal satu kursi saja ditapah. Orang Melayu, lagi banyak kita dedah rasuah, lagi UMNO menang. Pelik. Tambahan pula datang pandangan baru yang menyebabkan rasuah hebat ini kerana orang bukan Islam. Ini paling pelik. Sedangkan negara yang paling rendah rasuah dibuat kajian oleh George Washington University, dan yang buat kajian itu pengurusinya orang Islam. Negara yang paling rendah rasuah ialah New Zealand, iaitu Islamic etik yang paling tinggi, New Zealand. Mana lagi rendah rasuah? Norway. Mana lagi Sweden? Mana lagi Singapura? Menteri-menteri Singapura tak baca pun ayat ar-rashi wal murtashi finnar. Tapi mereka rasuah di antara nombor 5 yang paling rendah dalam dunia. Daripada negara trading, ekonomi mereka berkembang, rizq mereka meningkat,
Dan rasuah anda paling rendah. Mata wang mereka makin hari makin kukuh, meninggalkan kita jauh ke belakang. Di sinilah kita lihat sikap orang Islam terhadap rasuah ni bagaimana. Saya bertemu dengan diplomat luar negara 2-3 hari ini. Dia kata kami heran, bagaimana rakyat Kelantan tak buat demonstrasi, tak marah, bila kerajaan dia utamakan beli Mercedes dulu. Bila Menteri Keuangan Lim Guan Eng waktu itu dalam nak membantu Kelantan, dalam kabinet kita luluskan 400 juta untuk bantuan khas ke negeri Kelantan. Apa mereka buat? Yang pertama beli Mercedes dulu. Bukan masalah kemiskinan rakyat, tapi orang Melayu tak marah. Jadi tadi diplomat tu beritahu saya pun pelik, dia kata. Saya kata apa boleh buat, inilah bangsaku. Tapi kita tak akan give up, kita akan terus pergi pengajaran. Sebab kita lihat laporan-laporan luar negara, ataupun mereka yang membuat kajian secara forensik, ataupun yang faham masalah akaun. Saya ni kurang faham. Di Malaysia ni kebocoran berlaku lebih kurang 60 bilion setahun. 60 bilion. 60 bilion ni kalau kita hitung, kita ambil lah dalam masa 20 tahun. Sudah berapa bilion? Bila wang reserve negara kurang, maka peruntukan, kesihatan, sekolah, universiti, semuanya akan berkurangan. Akhirnya yang susah ialah rakyat. Ini yang kita kena faham bila corruption meningkat ini. Sebab itu, hadirin sekalian kita, bila saya ni memang tak reti nak tuduh orang ni rasa, saya tak reti sebab saya tak pandai. Tetapi masa kempen pilihan raya, kementerian yang paling hebat dipercakapkan ialah soal Kementerian Pertahanan. Soal beli kapal. Malah tu kapal selam. Razak Baginda dapat beratus juta. Kemudian pula Al-Tantuya dibunuh. Siapa bunuh Al-Tantuya? Polis. Siapa arah polis bunuh? Tak establish dalam mahkamah. Polis tu mana sekarang? Lari pergi Australia. Why polis bunuh Al-Tantuya? Kita tak tahu. Di antaranya perpunca apa? Soal kapal selam. Artinya rasuah akhirnya membawa kepada pembunuhan dan berbagai perkara yang lain. Kemudian timbul isu-isu yang lain. Maka bila kita jadi menteri, mesyuarat kabinet, jawatan kuasa ditubuhkan, saya minta siasat Kementerian Pertahanan dulu. Daripada kementerian lain, nanti siasat Kementerian Pertahanan dulu. Siapa kita lantik? Tan Sri Amrin Buang. Siapa dia? Ketua Audit Negara 8 tahun di zaman Perdana Menteri sebelum itu. Dia bukan orang amanah, dia bukan orang keadilan, dia bukan orang DAP, dia pegawai profesional, audit yang profesional. Dia buat kerja lah. Dia lantik, dia pilih lagi berapa orang peguam, berapa orang accountant duduk dalam jawatan kuasa dia. Report dia beri masa ke semasa kepada menteri. Oh, saya menteri waktu tu. Aku lah. Saya tanya, takat mana dah siap Tan Sri? Dia kata land swap dah siap dah. Tanah kerajaan yang dibangunkan, apa-apa buatlah, buat rumah ke buat apa semua, kerajaan rugi di sini saja 500 juta. Baru satu. Kemudian dah sampai setahun, dia beri laporan pasal LCS. Di antaranya yang mengejutkan, dia kata lebih kurang 400 juta dibayar, tak ada kena mengena dengan buat kapal. Hei, macam mana ni? Bayar kepada siapa? Siapa yang terlibat? Di sini SPRM patutnya kena masuk. Kemudian kita Public Account Committee pula, dulunya mas kita memulakan, bila kita merintah, ketua PAC kita lantik pembangkang. Waktu itu Noreni Noreni, ahli Parlimen Parit Sulong. Mula-mula mereka tak mau, kita kata ya, pembangkang kena jadi Public Account Committee. Bila mereka ambil alih melalui syaratan, kita kata
Public Account Committee kena bagi pembangkang juga. Itu kita lantik ahli parlimen DAP daripada Ipoh Timur. Jawatan kuasa dia, ahli parlimen PAS ada 2 orang. Lain UMNO ada, semua ada. Dan jawatan kuasa itu. Hari terakhir parlimen sidang, laporan siap. Bila laporan siap, didedahkan kepada umum, terkejut. 6 bilion dah habis. 1 kapal pun tak sampai lagi. Sepatutnya saya mula terima kapal itu lebih kurang pada bulan April 2019. Tapi tak terima. Ditanya pula bila nak boleh terima ni? Kemungkinan 3-4 tahun akan datang, kena tambah lagi 2-3 bilion pula lagi. Daripada 9 bilion. Ini hadirin sekalian. Kita tidak tahu terlibat korupsi atau tidak. Tetapi Tan Sri Amrin buang kata 400 juta dapat dikesan, dibayar tak ada kena mengena dengan buat kapal. Bila wang negara kita hilang begitu, siapa yang rugi? Rakyatlah. Tapi kita kurang mengambil berat hal-hal seperti itu. Akhirnya 60 bilion 1 tahun bocor. Sebab itulah kita harap hal rasuah ni orang Melayu, orang Islam tolong bangun. Kita letakkan maruah kita. Kalau orang lain nak memerintah, Pakatan Harapan pemerintah melakukan rasuah, tolak Pakatan Harapan pula. Barulah rakyat ini berwibawa. Dan kita tahu di negara-negara barat, mereka mengamalkan politik integriti. Kita ambil misalnya Boris Johnson. Orang ramai kena berkurung. Dia buat parti di pejabat dia. Kemudian disiasat oleh polis. Polis kata, memang Boris Johnson salah. Dia masuk parlimen, dia minta maaf. Minta maaf, saya mengaku salah. Saya melanggar undang-undang. Ahli parti dia, kami tak peduli. Kamu kena berhenti. Maka Boris Johnson pun mengumumkan persaraannya bulan ni ya. Dia kena berhenti. Kita di sini menteri langgar MCO. Ketua ulama dia kata, ini burung hut-hut. Dia cari alasan macam-macam. Kalau orang biasa 10,000 denda. Ni lawyer kita. Kalau orang besar, hut-hut. Hut-hut lah, gut-gut lah, apa, tak tahulah semua. Ni hadirin sekalian. Dan kita lihat pula, UMNO ni tuan-tuan sekalian, tolonglah, jangan harap dah. Please, jangan lagi lah beri kuasa kepada mereka. Semua rosak. Ni bakal presiden dah masuk dalam. Ni hak presiden sekarang ni, keputusan 4-5 hari lagi. Apa keputusan wallahualam, tapi kita gerun tengok perjalanan perbicaraan. Kita tengok bagaimana seorang bekas menteri, ni menteri wilayah dulu, dibicarakan di mahkamah, dia ada dalam bank 900 juta. Duit poket 2 juta. Itu daripada gaji dan allowance kata. Gaji kan? Sah curi. Tapi rakyat tak kata apa. Tak buat demonstrasi pun di Putrajaya. Kenapa? Mereka macam izinkan perbuatan seperti itu. Yang akan menderita nanti ialah rakyat. Dan kita pula lihat hadirin sekalian, Parti Islam pula patutnya memainkan peranan utama dalam hal rasuah dan penyelewengan. Timbalan Presiden PAS mengetuai rombongan PAS pergi jumpa Aru Kanda, beri taklimat pada hal YNDB. Lepas dengan taklimat, kami berpuas hati terhadap perjalanan YNDB. Kalau tak reti, tanya orang yang reti. Bang Mat tak pandai hack account. Bang Mat dengar pandangan Rafizi macam mana. Tony Pua kata apa? Wong Cheng kata apa? Orang-orang account ni. Guan Eng kata apa? Dia juga accountant. Sebab saya tak reti. Tapi hal politik, kamu senyum macam mana saya tahu kamu ni parti apa. Kita boleh tahulah. Dan pendirian Parti Islam mimpinnya ni kita tak tahu. Berubah setiap minggu. Masa ceramah di Teluk Intan dengan saya. Ceramah. DAP sahabat kita. DAP menentang darurat di Kelantan.
DAP menjunjung perlembagaan, hak-hak raja, bahasa dan sebagainya. Itu di Teluk Intan. Mari di Tanjung Payah pula. Mari kita pergi ke Dumai. Singgah sebentar di ibu kota. Keluarlah mengundi beramai-ramai MCA kawan kita. Saya tak tahu minggu depan Melayu nak kata apa. Lebih dahsyat lagi dia kata, Pakatan Harapan nak rongkai perlembagaan, nak mengurangkan hak Melayu dan Islam. Nak pindah perlembagaan perlu 2/3 majoriti. Orang bukan Islam dalam parlimen tak sampai 70. 2/3, 148. Macam mana nak pindah? Kalau pindah hak Melayu dan hak Islam, dia ada lagi. Selapis lagi. Majlis Raja-Raja. Saya tahu Presiden PAS tahu bahawa tak boleh pindah perlembagaan. Tapi dia nak timbulkan persepsi bahawa Pakatan Harapan ini anti Melayu dan anti Islam. Itu saja. Dan intelektual Melayu pun ada terlibat. Ni, intelektual Melayu ni. Sedangkan kita di Pulau Pinang. Bila kita mula-mula merintah dulu. Demonstrasi setiap minggu. Bolehkah azan ni? Apa nak jadi sekolah agama? Habis satu penggal dia tengok Lim Guan Eng beri bantuan kepada masjid, sekolah agama dan sebagainya. Menang 2013. Demonstrasi dah tak ada arah. Kemudian beri terus bantuan lagi ke masjid, ke sekolah agama apa semua. Dan mahkamah syariah diperbarui, dibuat begitu hebat. Tak ada arah demonstrasi. Memorandum pun dah tak ada. Dan bila bagi bantuan pada sekolah agama, kita lihat panggil pukul 10, 8 pagi dah sampai. Sekarang di Pulau Pinang, UMNO dan PAS hidup segan, mati tak mau. Tapi di negeri lain main lagi isu ni. Tak boleh azan dan sebagainya. Selangor mereka tak boleh main dah. Termasuk akhbar Star Jesselyn Tan pun mengatakan, mereka boleh cakap berdegar-degar tapi nak ambil semula negeri Selangor kepada BN dan PN amat sukar. Sebab itulah hadirin sekalian, kita kena berani buat perubahan. Kalaulah rasuah tinggi di dunia Islam, pelik kerana kita sudah hilang ketamadunan begitu lama. Islamlah yang mengajar pembaharuan ini seperti Umar Abdul Aziz yang membahagikan harta pribadi dan harta awam. Dialah membawa civilization kepada Eropah. Di antaranya bila nak gunakan pelita kerajaan, dia tulis surat kepada gubernur dan sebagainya, pegawai kerajaan. Tulis surat kepada keluarga, dia guna pelita pribadi. Artinya kerajaan Islam memperkenalkan tamadun itu di Eropah. Tapi sekarang Eropah pegang tamadun itu, kita pula rasuah macam kita redai. Sebab itulah kita kena terus berlawan. Dan saya yakin hadirin sekalian, kalau nak tukar kerajaan, biarlah melalui pilihan raya. Bukan secara gerakan syaitan ataupun gerakan syaitan itu yang membawa ketidakstabilan negara. Wakil-wakil rakyat UMNO bila membincang hal Akta Lompat Parti, mereka bercakap cara hati mereka hari itu. Mereka kata cukuplah, kerajaan yang ditubuhkan ini tak stabil, pelabur kurang datang dan sebagainya. Maka Akta Lompat Parti ini akan membina semula Malaysia pada masa yang akan datang. Oleh itu, pilihan akan datang, kita bina semula Malaysia, bina semula negara. Berilah keyakinan kepada Pakatan Harapan dan rakan-rakan Pakatan Harapan untuk kita boleh semula mengembalikan ketamadunan rakyat. Jangan kita ni bubuh markah kepada kita sendiri. Pakatan Harapan merintah baik. Siapa kata? Salahuddin kata. Tentulah dia menteri. Ataupun Fahmi kata, Pakatan Harapan baik. Betul lah. Dia sokong Kak Wan kita. Yang mengatakan kita baik, Badan Antarabangsa. Transparency International memberi markah melalui pendidikan mereka. 1 tahun setengah Pakatan Harapan memerintah, indeks rasuah turun daripada nombor 61 kepada 51. 10 anak tangga. Naik Mahyudin Yassin dan Mak Sabri, sekarang indeks rasuah naik kepada nombor 62. Sebelah mata. Kalau mereka memerintah lagi, tuan-tuan beri mandat rakyat kepada UMNO, BNPN, kemungkinan kita akan jatuh nombor 70 ke atas. Kita akan setaraf dengan negara-negara Afrika.
Bukan markah kita beri sendiri. Markah dibuat oleh Badan Penilai Antarabangsa. Ini yang kita kena lihat di situ indeks. Indeks keamanan. Indeks Islamic Index misalnya. Dapat pada New Zealand. Dapat pada Norway. Dapat pada Singapura. Dapat pada Denmark. Negara orang Islam. 35 negara. Tak ada lagi negara orang Islam yang berada dalam Islamic Index yang tinggi. Cabaran kepada kita. Dan kita boleh kembali menjadi Tiger of Asia kalau dapat kita turunkan indeks rasuah ni daripada tempat 62 sekarang. Kita yakin kita boleh turun satu penggal ke sampai nombor 30. Masuk penggal kedua kita boleh turun ke nombor 25 atau 20. Malaysia akan kembali menjadi Tiger of Asia.